العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين. He prayed while others slept, while others ate. He'd fast while they would laugh. He wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Muallim, peace be upon you, truly you are our teacher. Muallim, he was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Taught us to be just and kind, and to feed the poor and hungry, help the wafer and the orphan child, and to not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Abul Qasim. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Muallim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Muallim, he was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Abul Qasim, ya Habibi, ya Muhammad, ya Shafi'i, ya Muhammad,
خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Kasim kita pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Di situ ada teman-teman kita, ada Puan Mazliza di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Jumaat dan selamat pagi ya. Salam Jumaat dan selamat pagi ya kepada semua. Kita ada siapa lagi di sini? Kita ada Kak Som kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Cik Salima, kita ada Kak Mas. Ya. Ada siapa lagi? Sama dengan kita? Kak Zah kita. Okey. Kak Noh pun ada di situ. Ya, Kak Noh Kamaria. Kita ada Cik Kamaria pun ada di sini. Jarang saya nampak Cik Kamaria. Betul saya harap betul ya ni Cik Kamaria. Cik Kamaria Muhammad Saleh ni saya harap betul. Cik Kamaria yang saya tahulah. Jarang saya nampak Cik Kamaria komen di ruangan kita ni. Alhamdulillah ya, pada pagi ini kita berkesempatan untuk bertemu sekali lagi di ruangan FB Masjid Kasim kita untuk menyambung perbincangan. Ustazah sihat? Alhamdulillah sihat Kak Zah. Saya kalau tak sihat, saya tak muncul di hadapan skrin ini. Ya tahu, saya kalau tak sihat, saya tak muncul di sini. Nanti kan dia terpaksa main cap-cap macam Kak Mas. Okey, jadi Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan kitab kita Al-Bidayah wa An-Nihayah. Dan kita akan lihat apakah ataupun bagaimanakah perjalanan Khalid ibn Al-Walid radhiyallahu an dalam masa ataupun pada masa ya pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an di situ, yang mana beliau mengarahkan Khalid ibn Al-Walid untuk meluaskan wilayah ke kawasan Iraq. Jadi apakah ataupun bagaimanakah perjalanan beliau yang seterusnya, iaitu perjalanan Khalid ibn Al-Walid semasa beliau berada di Iraq. Baik, jadi pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kita pada satu kisah ya yang saya kira dia agak sedikit terkeluar daripada kawasan Iraq kerana dia terpaksa keluar sekejap. Biasa kadang-kadang hidup ni pun dia kadang-kadang kita terpaksa berpatah balik kan, kita terpaksa pergi ke tempat yang lain dan sebagainya. Dan tak semestinya apa yang kita rancang sebagaimana yang kita inginkan. Ada perkara-perkara yang tiba-tiba berlaku ya, yang menyebabkan kita perlu untuk tinggalkan sebentar apa yang kita lakukan dan pergi ke satu tempat, ataupun kita perlu handle satu situasi terlebih dahulu kemudian pulang kepada perancangan asal kita. Kadang-kadang hidup begitu. Dan inilah juga yang berlaku kepada Khalid ibn Al-Walid. Ya, bila kita lihat di dalam perbincangan kita di kitab kita di halaman yang ke-164.
Ya, kita ada satu kisah yang dikemukakan oleh pengarang kitab iaitu Imam Ibn Kathir rahimahullah. Di dalam kitab ini beliau mendatangkan kepada kita dengan satu kisah iaitu kisah Dumatul Jandal, yang mana akan kita bincang kisah ini pada halaman 164. Ya, 164. Jadi bagi saya untuk kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah kita di Masjid Kasim ini, kita tidak ada masalah daripada sudut perbezaan muka surat dan sebagainya lah, kerana cetakan saya rasa cetakan saya dan cetakan jemaah pun sama kerana kita beli pada tahun yang sama. Ya, kita beli pada tahun yang sama dan kitab pun sampai pada tahun yang sama. Kitab sampai, masjid pun tutup. Cantik betul perancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita nak katakan, bagaimana kita merancang tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang maha menentukan setiap sesuatu, segala sesuatu ya yang ingin kita lakukan. Jadi di sini muslimah, kita ada sebuah kisah yang disebut sebagai kisah Dumatul Jandal. Dumatul Jandal ni adalah sebuah tempat. Ya, sebuah nama tempat yang berada di kawasan Saudi. Dia bukan kawasan Iraq. Kita pun pelik. Macam mana Khalid ibn Al-Walid asalnya dia kan diperintahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an untuk meluaskan wilayah Islam di kawasan Iraq. Tiba-tiba masuk pula kisah Dumatul Jandal. Baik, di sini permulaan kisahnya, yang mana ya muslimah, bila kita rujuk di dalam kitab kita ini, iaitu di halaman 164, kita dapati dibawa kita terlebih dahulu kepada satu latar belakang lah, pertemuan antara Khalid ibn Al-Walid sehingga dengan seorang lagi ketua ataupun pemimpin perang Abu Bakar radhiyallahu an yang bernama Iyad ibn Ghanam. Ya, jadi kita ada dua panglima perang yang diutus oleh Abu Bakar radhiyallahu an pada masa itu. Jadi perancangan asalnya begini muslimah. Kalau kita lihat di dalam kitab, kalau kita lihat dalam kitab kita, okey, diceritakan bahawa ketika Abu Bakar radhiyallahu an, ya, dia memberangkatkan Khalid ibn Al-Walid. Okey. Jadi ketika Abu Bakar radhiyallahu an, dia hantar Khalid ibn Al-Walid untuk meluaskan kawasan jajahan di wilayah Iraq. Dalam masa yang sama, dia juga menghantar Iyad ibn Ghanam. Ya, cuma jalan mereka berdua adalah berbeza. Khalid ibn Al-Walid diperintahkan Abu Bakar untuk melalui jalan selatan Iraq. Manakala Iyad ibn Ghanam, Abu Bakar perintahkan melalui jalan utara Iraq. Jadi, apa perintah Abu Bakar radhiyallahu an kepada mereka berdua? Bila mereka berdua ini akan bertemu di Al-Hira. Al-Hira ni kita dah bincangkan ya muslimah. Dia sebuah kawasan yang telah berjaya ditakluki oleh Khalid ibn Al-Walid. Nanti sila buka ke halaman yang sebelumnya, kita dah bincangkan tentang bagaimana perdamaian yang berlaku di Al-Hira. Namun sebelum itu perjanjiannya dengan Iyad ibn Ghanam, mereka akan bertemu di Al-Hira. Tapi siapa yang sampai dahulu di Al-Hira, maka merekalah yang akan dilantik menjadi pemimpin ataupun panglima tentera pada masa itu. Tapi kita dapati dalam kisah ini ataupun bila kita rujuk kepada perbincangan kita yang lepas, Al-Hira berjaya ditakluki oleh siapa? Khalid ibn Al-Walid. Bermakna Khalid ibn Al-Walid sampai terlebih dahulu di Al-Hira, bukan Iyad ibn Ghanam. Kenapa Iyad ibn Ghanam dia tak sampai-sampai lagi? Okey, ini persoalannya yang menyebabkan berlakunya kisah Dumatul Jandal. Kenapa Iyad ibn Ghanam dia tak sampai-sampai lagi, ya, yang mana asal perjanjiannya ataupun asal kesepakatannya ialah mereka berdua perlu bertemu di Al-Hira. Okey, so sekarang kita lihat begini. Cuba lihat di halaman 165 kita muslimah. Baik. Jadi pada masa itu ada seorang utusan yang dihantar
oleh Khalid ibn Al-Walid yang bernama Al-Walid ibn Uqbah. Okey, Al-Walid ibn Uqbah nama dia. Untuk menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Khalid ibn Al-Walid mengutus ataupun menghantar Khalid ibn Uqbah. Jangan tertukar namanya. Okey, satu Khalid ibn Al-Walid ini merupakan panglima perang di dalam perbincangan kita. Khalid ibn Al-Walid dia mengutus Al-Walid ibn Uqbah untuk bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu di Madinah. Okey, baik. Jadi Abu Bakar dia memerintahkan Al-Walid ibn Uqbah itu tadi supaya menyusul Iyad ibn Ghanam untuk membantu pasukannya yang sedang mengepung Dumatul Jandal. Jadi sampai di sana dia mendapati Iyad berada di salah satu tempat sedang mengepung musuh. Baik, kita lihat begini Muslimah. Ceritanya begini. Sebenarnya Iyad dia masih lagi dalam satu misi kita panggil untuk memerangi golongan murtad di Dumat Al-Jandal. Maknanya misi dia untuk menumpaskan golongan murtad belum selesai. Jika Khalid ibn Al-Walid selesai sudah. Last kali Khalid pergi mana? Yamama. Settle golongan murtad di Yamama, daripada situ terus dia pergi Iraq. Masih ingat lagi ya jalan ceritanya bagaimana Khalid dia pergi ke Iraq, tapi kalau Iyad dia tersekat di Dumatul Jandal kerana urusannya tak selesai lagi. Dia tak berjaya untuk menumpaskan pihak musuh yang mana merupakan golongan murtad. Ya, yang mana asalnya di kawasan Dumatul Jandal ini dah settle. Mereka ni di kalangan yang sudah boleh menerima Islam, ya, yang menerima perdamaian dalam agama Islam, tetapi akhirnya mereka bangun memberontak untuk menumpaskan kerajaan Islam Madinah pada masa itu yang dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Iyad ini dia tersekat di Dumatul Jandal yang merupakan kawasan luar daripada Iraq. Dia kepung Dumatul Jandal ini, tapi akhirnya kita dapati apa yang berlaku kepada Iyad dan pasukan muslimin di situ. Tiada jalan keluar. Ya, tiada jalan keluar yang menyebabkan tentera Iyad pula yang dikepung oleh pihak musuh. Kita sekarang kepung musuh. Tapi masalahnya musuh kepung kita balik. Itu yang berlaku kepada Iyad. Jadi Al-Walid ibn Uqbah dia pergi sebab Abu Bakar radhiyallahu an pesan kepada Al-Walid ibn Uqbah supaya pergi jumpa Iyad di Dumatul Jandal dan lihat apa-apa yang boleh dibantu kepada Iyad ibn Ghanam ini. Jadi bila Khalid ibn Uqbah, Al-Walid ibn Uqbah dia sampai di Dumatul Jandal dan dia bertemu dengan Iyad ibn Ghanam. Pada masa itu, apa yang dikatakan kepada Iyad ataupun Iyad katakanlah kepada Al-Walid, yang mana musuh telah berhasil membuat jalan keluar untuk balik mengepungnya. Jadi Iyad ini dia kata begini Muslimah, ya, kepada siapa? Kepada Al-Walid ibn Uqbah. Dia kata dia perlukan bantuan dengan satu ungkapan kata yang dia sebut begini. Sesungguhnya idea yang cemerlang lebih baik dari tentera yang ramai. Yang mana dia kata kita kalau ada tentera ramai, pasukan kita kalau ramai pun masih lagi tak berguna jika strategi peperangan kita tak ke mana. Ini sebenarnya yang disampaikan Iyad kepada Al-Walid. Jadi dia minta nasihat kepada Al-Walid ibn Uqbah. Apa yang perlu dia buat supaya dia dan tentera muslimin boleh menumpaskan pihak musuh, ya, boleh menumpaskan pihak musuh dan akhirnya dapatlah meneruskan perjalanan ke tempat yang berikutnya. Jadi dia tanya kepada Al-Walid ibn Uqbah,
Apa dia tanya? Bagaimana pendapatmu sebagai jalan keluar dari permasalahan ini? Sekarang ni asalnya kita tentera muslimin, kita kepung musuh. Kita kepung, berlama sangat. Akhirnya mereka ni kepung kita semula. Bermakna pihak musuh ramai jika nak dibandingkan dengan tentera muslimin pada masa itu. Ataupun kita kata setandinglah daripada sudut jumlahnya. Yang menyebabkan tentera muslimin akhirnya buntu, tak jumpa jalan keluar. Jadi di sini Al-Walid dia memberikan saranan kepada Iyad itu tadi. Apa saranannya? Okay. Kita lihat begini. Saranan Al-Walid ibn Uqbah, saranan Al-Walid ibn Uqbah, kalau kita lihat ya muslimah di dalam kitab kita, maka Al-Walid dia kata kepada Iyad. Apa yang dia kata kepada Iyad? Dia kata gini, tulislah surat kepada Khalid. Ya, makna Khalid ibn Al-Walid radhiyallahu an yang sedang berada di mana? Sebelum kita bincangkan tentang kisah Dumatul Jandal, last week Khalid dia berada di mana? Boleh sebutkan di ruangan komen? Saya nak dengar lah. Ada tak di kalangan muslimah kita yang ingat sebelum itu, sebelum kita bincangkan tentang kisah ini, kita bincangkan tentang apa? Yang menunjukkan bahawa Khalid pada masa itu berada di mana? Ada jawapan dari jemaah kita? Kelang kabut ni. Ain at-tamar. Okey, Sila juga sebut Ain at-tamar. Lagi ada tak yang nak jawab? Dua orang saja yang jawab. Betul ke jawapan yang dua orang ni? Yalah betul ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Silah dan juga Kak Mas kita. Bukan Aqah. Aqah tu nama pemimpin. Okey. Ain at-tamar. Okey. Yes. Kak Som juga sebut di situ Ain at-tamar. Kita juga ada Kak Ram. Kak Ram juga memberikan jawapan yang sama. Cik Kamaria juga berikan jawapan yang sama, iaitu Ain at-tamar. Ya. Terima kasih kepada jawapan-jawapan yang telah diberikan. Yes. Pada masa itu, kita dapati Khalid ibn Al-Walid dia baru selesaikan. Dia baru selesaikan peperangan ataupun sebuah ekspedisi di Ain at-Tamar yang terletak di mana? Di wilayah Iraq. Dumatul Jandal di mana? Di Saudi tadilah, di kerajaan Saudi. Maknanya luar, kawasannya luar. Jadi di sini Al-Walid ibn Uqbah dia berikan saranan kepada siapa tadi? Kepada Iyad ibn Ghanam. Tulis surat kepada Khalid ibn Al-Walid, minta bantuan ketenteraan daripada Khalid ibn Al-Walid supaya Khalid ibn Al-Walid dapat bantu kita untuk menumpaskan pihak musuh. Ini saranan Al-Walid ibn Uqbah kepada Iyad ibn Ghanam yang pada masa itu dia buntu, dia perlukan jalan keluar bagaimana untuk menumpaskan golongan riddah yang berada di Dumatul Jandal. Sebab itu tadi saya kata, misi ini dia keluar daripada kawasan wilayah Iraq. Ya. Jadi kena faham ya, kisah Dumatul Jandal ini dia tak masuk pada kawasan Iraq. Maknanya di sini Khalid ibn Al-Walid ketika dia dapat surat daripada siapa tadi? Iyad. Okay? Ketika dia dapat surat daripada Iyad, dia respon. Ya, dia pun balas surat tersebut yang mana dia pun bawa beberapa tu maksudnya ramai lah di kalangan tenteranya. Tak silap saya ada yang dalam pembacaan saya, tak silap saya dalam 60,000 ke 6,000 lah gitu ya. Tentera yang dibawa oleh Al-Khalid untuk membantu Iyad di Dumatul Jandal. Yang mana pada masa itu Khalid ibn Al-Walid dia melantik seorang untuk menjaga Ain at-Tamar, itu untuk memimpin Ain at-Tamar yang bernama Uwaimir ibn Al-Kahin Al-Aslami sebelum dia meninggalkan Ain at-Tamar pada masa itu.
Jadi kebiasaannya kita lihat Khalid ibn Al-Walid sebelum dia meninggalkan tempat yang dah berjaya dia takluki, dia akan lantik seorang ketua di kalangan tentera muslimin untuk lihatlah keadaan di tempat tersebut. Jadi di sini daripada Ain At-Tamar, daripada kawasan wilayah Iraq, Khalid dia keluar. Dia keluar pergi ke Dumatul Jandal bersama dengan tentera muslimin untuk bantu Iyad ibn Ghanam di Dumatul Jandal. Jadi dia keluar sekejap daripada wilayah Iraq untuk bantu rakannya ini yang bernama Iyad ibn Ghanam radhiyallahu an supaya dapat menumpaskan golongan riddah, iaitu mereka yang murtad di kawasan tersebut. Baik, kita lihat begini. Dalam kitab kita pada halaman 165 ya di sini Muslimah. Ketika penduduk Dumatul Jandal, mereka ini dapat tahu, ya, mereka dapat tahu Khalid dalam perjalanan untuk membantu Iyad ibn Ghanam menyerang mereka. Apa yang mereka buat? Mereka pun mengumpulkan bantuan. Jadi bantuan yang mereka kumpulkan bukan sedikit tau, ramai. Ya, mereka kumpulkan bantuan daripada pelbagai tempat untuk menumpaskan tentera muslimin yang mana pada masa itu mereka dapat tahu Khalid sedang dalam perjalanan untuk membantu mereka dan mereka tahu ini kalau Khalid datang kita memang tak selamat. Okay, pada masa itu memang ramai orang di kalangan pihak musuh tahu Khalid kalau dah sampai ke tempat kita, kita dah tak ada chance untuk survive. Sebab mereka tahu bagaimana strategi peperang, maksudnya bagaimana strategi peperangan ni ialah mereka tahu Khalid ibn Al-Walid adalah seorang panglima tentera yang begitu bijak dalam mengatur strategi peperangan sehingga sukar untuk ditebak oleh pihak musuh apakah yang dirancang oleh Khalid ibn Al-Walid. Yang mana setiap kali Khalid menjejakkan kakinya di mana-mana tempat, sama ada tempat itu ramai tenteranya ataupun sedikit tenteranya, siapa pula panglima perangnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Khalid ibn Al-Walid dapat menumpaskan pihak musuh. Kalaupun kita kata dia tak dapat menumpaskan pihak musuh, dia akan ubah strateginya yang mana dia akan datang kembali yang akhirnya Masya Allah Tabarakallah dia berjaya mendapat kemenangan di tempat tersebut. Ini Khalid ibn Al-Walid yang dikenali ramai. Maka sebab itu penduduk Dumatul Jandal bila mereka dengar Khalid nak datang bantu Iyad ibn Ghanam, mereka ni dah goyah. Mereka dah takut, lalu mereka mengumpulkan bantuan. Kalau kita rujuk dalam kitab kita ni ya Muslimah, disebutkan ramai di kalangan sekutu-sekutu ni, maksudnya mereka yang telah mengikat perjanjian untuk memberikan bantuan jika sekiranya ada apa-apa yang berlaku kepada teman yang telah diikat kesepakatan, itulah perjanjian tersebut. Jadi kalau kita lihat di kitab kita ini, kita dapati ada ramai di kalangan suku dan bani yang datang membantu penduduk Dumatul Jandal untuk menghapuskan tentera muslimin. Antaranya di sini ya kita dapati Bani Bahra, ya, Bani Bahra. Kemudian kita ada Tanuh, kita ada Kalb, kita ada Ghassan dan kita ada Ad-Daja'im bin Al-Hadrajan. Maknanya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di kalangan kabilah yang datang untuk membantu penduduk Dumatul Jandal. Kemudian seluruh pasukan di Dumatul Jandal berkumpul di bawah 2 pemimpin. Jadi sekarang dah ramai tentera yang datang untuk membantu. Biasalah kita ni ya Muslimah, kalau dah ramai sangat, dia mesti ada problem. Ya, dia mesti ada problem. Akhirnya menyebabkan ada 2 pemimpin. Bila ada 2 pemimpin, bergaduh pula 2 pemimpin ni. Sebab tu tak boleh kita dalam satu negara ada 2 presiden, betul tak? Okey. Ataupun dalam satu tempat kita bekerja ada 2 bos. Dengar mana satu macam tu kan? Ada 2 bos. Lepas tu dua-dua berkuasa pula, ada dua-dua nak dengar cakap dia. Kalau kita kata bos dan penolong bos itu lain, tapi dua-dua bos kita katakan. So susah nak dengar. Dia cakap lain, akhirnya bergaduh. Ya, bos sama bos bergaduh. Okey. So di sini itulah juga yang berlaku kepada tentera di pihak musuh yang merupakan penduduk Dumatul Jandal itu tadi. Ada 2 pemimpin. Bila ada 2 pemimpin, bergaduhlah pula 2 pemimpin ni. Dah bergaduh, satu tarik diri, dah. Dia jadi kocar-kacir keadaan pasukan di pihak musuh.
Yang mana di sini kita dapati ada dua. Satu, ya, seorangnya ialah Akidar bin Abdul Malik, ataupun dalam pembacaan saya ada juga yang menyebutkan namanya Ukaidar. Okey, tapi dalam kitab kita disebut sebagai Akidar. So bagi saya mungkin ada dua penyebutan daripada sudut namanya. Tak kisahlah Akidar ke Ukaidar ke apa kan. Yang penting bunyilah tulis situ. Okey, Akidar bin Abdul Malik dan Al-Judi bin Rabi'ah. Mereka ada dua pemimpin. Dua pemimpin ini, ya, mereka berdua pun berselisih. Ada perselisihan faham yang berlaku antara mereka berdua. Jadi Akidar ni dia kata gini, aku yang paling mengenali karakter Khalid. Pandai lah dia kata. Aku yang paling mengenali karakter Khalid. Tidak ada orang yang lebih optimis dari dirinya dan tidak ada yang lebih keras dalam peperangan daripada dirinya. Tidak satu pun pasukan yang melihat wajah Khalid, baik jumlah mereka sedikit maupun banyak, kecuali akan kalah. Ini pendapat Akidar lah. Oleh kerana itu patuhilah aku, lebih baik kita berdamai saja dengan mereka. Jadi menurut kepada pendapat Akidar di sini, bagi dia memilih untuk berdamai dengan Khalid. Tetapi cadangan dia ditolak oleh pasukan tentera. Kita dah kumpulkan ramai-ramai daripada Ghassan, daripada Kalb, daripada Tanuh, daripada Bani Bahra. Tiba-tiba dek ni cakap nak berdamai. Kenapa? Kalau gitu buat apa kita kumpulkan ramai-ramai orang? Ini maksudnya lah ada pihak yang tak setuju. Sebab apa kita dah kumpulkan ramai orang, tiba-tiba pula si pemimpin ni kata nak berdamai. Ini tak boleh terima. Okay, so ada yang tak setuju dengan pendapat Akidar ataupun Ukaidar di situ. Jadi pasukan yang menolak pendapatnya lalu dia pun meninggalkan pasukannya. Pemimpin ni merajuk. Okay? Dia merajuk, dia tinggalkan pasukan dia. Dia kata apa? Tak apa. Dah sudah, aku tak nak ikut dah. Aku tak nak ikut korang dah perang Khalid. Pandai-pandailah korang. Jadi bila siapa tadi Akidar dia tinggalkan pasukannya, tampuk kepimpinan tentera berpindah kepada siapa tadi? Al-Judi. Sebab kita ada dua kan, satu Akidar ataupun Ukaidar ya namanya, dan kedua ialah Al-Judi bin Rabi'ah. Jadi bila Akidar dia pergi, tampuk kepimpinan tentera pihak musuh berpindah kepada Al-Judi. Yang mana kita lihat di sini, Akidar dia berjaya ditawan oleh Khalid ibn Al-Walid dan akhirnya dia tewas di tangan Khalid ibn Al-Walid. Jadi Khalid ibn Al-Walid ini dia perintahkan Asim ibn Amr untuk tangkap Ukaidar ataupun Akidar itu tadi, lalu membunuh dia lah sebab pihak musuh kan, bunuh dia, yang mana pada masa itu jelaslah bila satu ketua tentera sudah tidak ada, akhirnya pemimpinnya berpindah kepada yang satu lagi bernama tadi siapa? Al-Judi bin Rabi'ah. Baik, jadi setelah satu mati, tinggal satu lagi, senang kerjanya. Inilah ya Khalid ibn Al-Walid, senang kerjanya. Jadi Khalid ibn Al-Walid yang pada masa itu, ya, dia pun sampai di Dumatul Jandal. Bila dia sampai di Dumatul Jandal, dia pun nak menyerang pemimpin yang bernama Al-Judi bin Rabi'ah itu tadi. Baik. Setiap pasukan dipimpin seorang pemimpin dari kalangan Arab. Maknanya, pihak musuh tadi kan, mereka ada banyak kabilah Arab yang mana tampil untuk memberikan bantuan kepada Dumatul Jandal. Jadi, setiap kabilah Arab ini ada pemimpin mereka sendirilah. Ya, ada pemimpin mereka sendiri. Sebab tu dia tadi kata setiap pasukan dipimpin seorang pemimpin dari kalangan Arab. Kemudian Khalid membahagi wilayah yang akan diserbu. Setengah Dumatul Jandal akan ditanganinya dan setengah lainnya akan ditangani oleh Iyad. Jangan lupa tentang Iyad ibn Ghanam yang merupakan pemimpin tentera yang asal tiba di Dumatul Jandal yang akhirnya dia tak mampu untuk mengawal situasi. Ya, seterusnya mengikut kepada saranan Al-Walid ibn Uqbah untuk mendapatkan bantuan daripada Khalid ibn Al-Walid. Setelah Khalid ibn Al-Walid sampai di Dumatul Jandal, maka di sinilah kepimpinan beralih arah. Okey? Iaitu
daripada Iyad ibn Ghanam pergi kepada Khalid ibn Al-Walid. Jadi bila Khalid ibn Al-Walid sampai nak memerangi pihak musuh yang diketuai oleh siapa tadi? Iyad ibn Ghanam. Maaf. Yang diketuai oleh Al-Judi bin Rabi'ah. Maka Khalid ibn Al-Walid dia bahagikan tentera muslimin kepada dua bahagian. Okey. Satu yang dipimpin oleh Khalid ibn Al-Walid, yang satu lagi dipimpin oleh Iyad ibn Ghanam. Memandangkan pihak musuh sendiri juga dipimpin oleh banyak kabilah Arab yang kita pun kata bukan hanya Al-Judi bin Rabi'ah sahaja yang memimpin pasukannya, tetapi di kalangan setiap kabilah Arab ada seorang pemimpin. Jadi tentera muslimin ada dua bahagian dibahagikan. Okay, masing-masing bergerak menyerbu pasukan musuh. Jadi Khalid ibn Al-Walid dia menyerbu pasukan musuhnya, Iyad ibn Ghanam juga menyerbu pasukan musuhnya. Jadi kedua-dua pemimpin perang di kalangan tentera muslimin ini, iaitu Khalid dan juga Iyad, kedua-duanya memainkan peranan untuk bertungkus lumus menumpaskan pihak musuh yang mana kita dapati ada ramai juga pemimpinnya. Akhirnya, kisah ini menunjukkan kepada kita tentera muslimin berjaya menumpaskan pihak musuh. Okey? Tentera muslimin berjaya menundukkan pihak musuh, menumpaskan pihak musuh, yang mana awalnya Khalid dia berjaya menawan Al-Judi. Al-Judi siapa? Al-Judi bin Rabi'ah ini yang merupakan tentera, yang merupakan pemimpin bagi pihak musuh. Jadi biasalah bila bila seorang pemimpin perang berjaya ditawan, itu merupakan tanda awal musnahnya ataupun tewasnya sebuah pasukan ketenteraan. Kerana bila ditawannya Al-Judi, bermakna tentera tidak ada pemimpin. Walaupun tadi kita kata setiap daripada kabilah Arab ada pemimpin, ada seorang pemimpinnya. Tetapi ketua yang mainnya di sini siapa? Al-Judi. Bila Al-Judi bin Rabi'ah, dia telah berjaya ditawan oleh Khalid ibn Al-Walid, tentera di kalangan pihak musuh dah rasa takut. Maknanya, kita dah kalah dah ni. Jadi mereka lari. Ya, tentera di pihak musuh lari dan mereka pun masuk di satu kawasan ni. Sila lihat ya Muslimah pada halaman 166 di sini, di halaman di perenggan kita yang kedua di situ, melihatkan itu para pasukan musuh dari warga Arab berlarian menuju benteng dan memenuhinya. Jadi semua tadi saya dah sebut ada ramai pihak musuh ini yang mana diwakili oleh pelbagai bani ataupun suku Arab yang nak bantu penduduk Dumatul Jandal. Jadi bila mereka semuanya lari, mereka semua nak masuk ke dalam benteng. Masalahnya benteng tu dia dah penuh. Okay, benteng dah penuh. Dah crowded dah. Sampai tak boleh masuk. Kenapa mereka nak masuk benteng ini? Untuk mendapatkan perlindungan lah daripada pihak tentera muslimin. Jadi ada di kalangan tentera pihak musuh terpaksa berada di luar benteng. Ya, terpaksa berada di luar benteng. Jadi kita lihat di sini. Namun jumlah mereka yang begitu banyak tidak dapat menampung dalam benteng. Bani Tamim berasa kasihan terhadap orang-orang yang berada di luar benteng dan berusaha menyelamatkan mereka dengan memberikan makanan hingga akhirnya sebahagian dari mereka selamat. Jadi mereka yang di dalam, yang merupakan di kalangan Bani Tamim ini, mereka kesian lihat kepada tentera pihak musuh yang berada di luar, maka mereka pun bantu untuk berikan makananlah supaya mereka dapat survive. Tentera pihak musuh di luar. Jadi ketika Khalid datang di benteng ini, apa yang berlaku? Tadi juga kita dah kata Khalid dia ni kan dengan pihak musuh. Kalau musuh dah mempermainkan Islam, kalau musuh dah cuba untuk melancarkan serang dan perang kepada kerajaan Islam Madinah, dia memang tak ada, orang kata kasihanlah Khalid ni. Jiwa dia ni kan jiwa pahlawan yang betul-betul, kalau musuh lah. Korang nak perang dengan kita perang habis-habisan. Ini Khalid ibn Al-Walid
Ya, sifat dia begitu. Jadi Abu Bakar radhiyallahu an pun tahu sifatnya yang begini. Yang mana bila Khalid dia sampai di benteng ini, apa yang dia buat? Dia membunuh seluruh pasukan musuh yang berada di luar benteng. Tidak ada yang selamat. Musuh yang berada di luar benteng yang tak dapat masuk dalam benteng tu, tidak ada yang selamat. Semua dia bunuh. Setelah itu dia pun membunuh siapa? Al-Judi. Al-Judi siapa tadi? Pemimpin perang di pihak musuh. Yang mana awalnya dia berjaya menawan Al-Judi tersebut. Dan orang-orang yang ditawan bersama Al-Judi, kecuali tawanan dari Bani Kalb. Kita ada tawanan sebab tadi kita ada ramai. Ya, ada ramai kabilah Arab yang membantu penduduk Jumatul Jandal, antaranya ialah Bani Kalb. Jadi kenapa Khalid ibn al-Walid dia tidak membunuh tawanan daripada Bani Kalb? Kerana di sini kita dapati mereka mendapat jaminan keamanan daripada Asim ibn Amr dan Al-Aqra ibn Habis dan Bani Tamim. Mendapat jaminanlah di situ. Jadi Khalid berkata kepada mereka, kenapa kalian berbuat begini? Kenapa bantu Bani Kalb ini kan? Apakah kalian masih berpegang teguh dengan ikatan jahiliah dan meninggalkan ikatan Islam? Jadi Khalid tanya, sebab begini Muslimah, pada zaman jahiliah, memang mereka ni selalunya kalau kita diberikan jaminan keamanan, maka pihak musuh tak boleh sentuh orang yang telah diberikan jaminan keamanan oleh orang lain. Itu pernah berlaku kepada Nabi SAW. Ya, Nabi SAW pada masa itu pernah bila Nabi SAW berhadapan dengan pihak musuh di kalangan musyrikin Makkah, namun ada di kalangan mereka yang berada di Makkah memberikan jaminan keselamatan kepada Nabi yang menyebabkan musyrikin Makkah tidak boleh menganiaya ataupun melakukan perkara yang tidak baik kepada Nabi SAW. Jadi itu adalah satu sistem kemasyarakatan ataupun sistem sosial lah yang ada pada zaman Arab Jahiliah ya, pada masa itu. Jadi Khalid tanya, adakah kalian ini masih lagi berpegang kepada ikatan ataupun kita panggil tadi sistem jahiliah ya, dan meninggalkan ikatan Islam? Dan pada masa itu Asim ibn Amr pun menjawab, apakah kamu cemburu kepada keselamatan mereka dan menyerahkan mereka kepada menjadi mangsa syaitan? Maknanya di sini macam inilah ya Muslimah. Mungkin kita rasa kenapa di kalangan sahabat ni sampai bergaduh begitu sekali pasal musuh kan? Dia atas pendapat masing-masing. Ya, ada di kalangan mereka mungkin merasakan Bani Kalb merupakan yang terpaksa membantu. Wallahu a'lam lah ya, di sini kita pun tak tahu kisah yang sebenarnya bagaimana. Mungkin mereka rasa Bani Kalb terpaksa membantu Dumatul Jandal kerana ada ikatan ataupun ada perjanjian yang telah mereka meterai antara mereka dan juga penduduk Dumatul Jandal. Wallahu a'lam. Sebab itu ada di kalangan mereka yang memberikan jaminan keamanan itu tadi, yang menyebabkan menjadi pertikaian. Oleh siapa? Oleh Khalid ibn al-Walid tentang apa yang mereka lakukan. So itu kita rasa kita biarkan sajalah ya pertikaian tersebut. Yang penting di sini dalam kisah ini kita nak tekankan ialah kejayaan ataupun ekspedisi yang telah dilakukan oleh Iyad ibn Ghanam ini akhirnya menemui jalan kemenangan. Yang mana dengan bantuan Khalid ibn al-Walid, pihak tentera muslimin berjaya menumpaskan pihak musuh yang merupakan golongan riddah ataupun gerakan murtad di Dumatul Jandal. So settle. Okay? Kisah ini selesai begitu saja. Saya nak selesaikan kisah itu pada satu pengakhiran yang baik. So kita settlekan dalam satu keadaan yang mana tentera muslimin berjaya mengalahkan pihak musuh dengan bantuan Khalid ibn al-Walid yang keluar sekejap daripada wilayah Iraq untuk membantu temannya Iyad ibn Ghanam. Okey, habis di situ sahaja. Kita lihat apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa ini. Ada dua pengajaran yang ingin saya bawa pada pagi ini Muslimah. Okey, kita lihat begini. Pengajaran yang pertama. 1. Kualiti lebih utama dari kuantiti. Siapa yang sebutkan tentang hal ini? Boleh saya baca jawapan daripada jemaah kita yang mengikuti kuliah pada pagi ini?
Siapa yang menyebutkan tentang hal ini? Quality lebih utama dari quantity. Ada jawapannya? Cik Kak Maria nak bagi jawapan? Sila. Tadi kita ada sebutkan. Kita ada bincangkan tadi. Jika ingatlah ya, di sepanjang perbincangan ini siapa yang sebut tentang quality lebih utama dari quantity? Dia tak sebut begitulah, cuma daripada kata-kata dia, kita dapat faham. Sebenarnya yang dia nak sampaikan adalah tentang quality itu tadi. Ada jawapan di kalangan jemaah kita, mungkin boleh dikongsikan di ruangan komen. Ya, Kak Zah, sila. Ada jawapan nak diberikan, dipersilakan, saya tunggu. Iyad ibn Ghanam. Okey, Kak Zah berikan jawapan kepada kita di sini. Kak Zah kata Iyad ibn Ghanam. Okey, Kak Som juga berikan jawapan yang sama. Iyad, ada lagi yang nak berikan jawapan? Dua orang sahaja. Silah jawab Al-Walid ibn Uqbah. Okey, menarik ni. Dah ada banyak jawapan yang berbeza. Kak Mas kata Akidar. Okey, saya beri peluang. Ada lagi yang nak menjawab? Ada sesiapa lagi nak berikan jawapan? Cik Kamaria sebut Iyad di situ. Okey, Cik Kamaria sebut Iyad. Ada tak selain daripada Cik Kamaria? Sebelum saya berikan jawapan yang tepat di sini. Sebab kita ada banyak jawapan pula. Okey. Ada tak? Okey, saya kira dah tak ada lah ya yang nak berikan jawapan. Baik. Siapa yang menyebutkan tentang hal ini? Iyad ibn Ghanam tadi. Yang mana ketika dia nak minta saranan daripada Al-Walid ibn Uqbah. Ya, ketika dia nak minta saranan daripada Al-Khalid ibn Uqbah, dia kata begini kepada Al-Walid ibn Uqbah, idea yang cemerlang lebih baik dari tentera yang ramai. Itu maksudnya quality lebih baik daripada, lebih utama daripada quantity. Ya. Jadi kita ni muslimah begini, bila kita nak buat apa-apa dalam kehidupan kita ini, jangan kita pentingkan banyaknya, jumlahnya. Ya, jangan pentingkan itu. Tapi yang kita nak ialah kualitinya. Macam tadi, ingat kan, kita kalau ada tentera yang banyak, tentera yang ramai, namun dengan ramainya tentera, tapi tak boleh nak membantu mengeluarkan kita daripada sesuatu masalah, ataupun tak dapat nak menumpaskan pihak musuh, itu pun tidak berguna. Tapi bagaimana kualiti yang ada pada diri seseorang, ya, yang menyebabkan dengan kualiti dirinya itu mampu untuk berjaya dan menewaskan pihak musuh. Itu lebih penting. Jadi kita nak buat apa-apa pun dalam kehidupan kita, pastikan bukan banyaknya yang kita nak pentingkan, tetapi kualitinya. Sebab itu, kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi banyak menekankan tentang amalan yang sedikit, ya, tetapi ia berterusan. Kenapa? Kerana kualitinya berbeza. Kita kalau buat banyak amalan kita, tapi dia kualitinya tak bagus. Namun, kalau kita contoh ya, kita cuma nak fokus pada solat sunat tahajud kita sahaja. Contoh, saya kata contoh. Ataupun kita nak fokus pada sedekah kita. Solat sunat tahajud dan juga sedekah, dan kita tambah sedikit lah ya. Ini kita panggil sebagai amalan kita selain daripada amalan yang wajib. Kita tambah satu lagi amalan, solat sunat duha.
kita istiqamah setiap hari kita buat. Dia cuma 3 saja. Tapi kita istiqamah buat ia setiap hari. Bukankah itu lebih baik daripada kita buat semua amalan tapi akhirnya kita tinggalkan amalan tersebut. Ini menunjukkan bahawa kualiti sesebuah amalan itu lebih baik, lebih utama daripada kita nak mementingkan banyak. Ataupun contoh, kita ni pentingkan banyak. Okay, kita pentingkan banyak sangat. Boleh tak saya nak bagi kuliah lah. Sekarang kuliah ada banyak ya Muslimah, ada banyak sangat kuliah. Kita boleh pilih. Kita boleh pilih kuliah mana yang kita nak ikuti. Tak semestinya setiap hari ya kita perlu ikuti kuliah. Tetapi yang penting ialah kuliah yang kita ikuti, yang kita duduk, yang kita stay, yang kita dengar tadi kan, dia memberikan kualiti pada diri kita. Bukan kita dengar tapi tak ada apa-apa. Just duduk dengar tapi tak memberikan apa-apa kesan. Bukan begitu. Sedikit yang kita duduki ataupun pendek masa yang kita duduki, tetapi kualitinya banyak yang kita peroleh. So inilah yang disebutkan oleh Iyad Ibn Ghanam itu tadi. Idea yang cemerlang lebih utama daripada tentera yang ramai. Maknanya kalau kita ada satu kualiti diri yang baik ataupun kita ada satu benda yang berkualiti, itu lebih baik daripada kita ada banyak. Ya, itu lebih baik. Contoh, saya nak bagi satu contoh lah, kita orang perempuan kan. Contohnya saya lah, saya kata gini, saya lebih puas hati beli baju yang kualitinya mahal, ya, walaupun dia mahal, yang mana saya beli satu helai, daripada nak dibeli banyak-banyak helai yang mana kualitinya tak berapa, tak seberapa. Yang akhirnya nanti cepat koyak. Saya lebih puas hati beli satu pakaian yang mana mahal harganya tapi saya boleh simpan hingga ke anak cucu. Okay. Hingga ke mana baju tu bagus lagi. Mungkin kita boleh jual balik dan sebagainya. Saya lebih puas hati beli baju yang mahal. Maksudnya kualiti tu kita lebih pentingkan. Yang boleh kita simpan lama, yang boleh kita pakai banyak kali daripada kita beli satu baju yang mana akhirnya dah luntur kan, lepas tu dia kainnya dah cepat lusuh. Saya lebih puas hati. Maknanya begitulah, kita lebih pentingkan kualitinya daripada kuantiti. Mungkin ada orang kata tak apalah Zaza, belilah jubah kan yang harganya $30. Kita boleh beli macam-macam colour Zaza. Satu design macam colour, 30 colour boleh beli Zaza. Tak. Maknanya bagi saya itu bukan, saya lebih mementingkan kepada kualitinya ya daripada kuantiti itu. So pandai-pandailah ya kita nak meletakkan tentang pengajaran ini di mana. Sebab setiap daripada diri kita ada nilai kehidupan kita yang tersendiri. Boleh faham? Maksud saya nilai kehidupan itu, maknanya apa yang saya fikirkan cara kehidupan, nilai kehidupan saya, dia tak sama dengan nilai kehidupan orang lain. Ya, mungkin maksud nilai kehidupannya lah, kita sebut begini, ada orang dia okey rumah dia berserak, itu nilai hidup dia begitu. Tapi ada orang dia tak boleh rumah dia berselerak. Jadi macam bagi saya, kualiti itu dilihat pada sesuatu yang ingin di-purchase ataupun dibeli itu tadi. Ataupun sesuatu amalan yang kita nak buat ataupun satu perkara yang nak kita ajar. Biar kita mengajar singkat, tetapi yang singkat itu banyak yang diperoleh oleh orang yang mendengar. Ya, jangan cakap 3, 4, 5 jam, orang penat dengar letih. Kita cocek, tapi tak ada benda. Itu tak memberikan apa-apa manfaat kepada yang mendengar. Jadi biar dia sebentar, biar ia sekejap, walaupun 1 jam, 1 jam setengah. Tapi bagi saya itu dah lama juga ya, 1 jam setengah. Mungkin 30 minit, 40 minit. Tapi apa yang dibawa oleh orang lain itu adalah bermanfaat. Orang pun tak letih nak dengar. Okey, baik. Itu yang pertama ya, pengajaran kita yang pertama. Seterusnya kita pergi kepada pengajaran kita yang kedua. Di sini kita dapati bahawa sikap seorang Muslim ialah membantu orang yang dalam kesusahan. Ini yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Itulah juga yang dilakukan oleh Khalid ibn al-Walid, yang mana dia sanggup keluar daripada wilayah Iraq. Ya, daripada Ain at-Tamar, dia keluar daripada wilayah Iraq itu pergi ke satu tempat
di luar kawasan Iraq untuk membantu temannya Iyad ibn Ghanam. Mungkin kalau kita kata Allah, tak payahlah aku dah kat sini je lah, nak pergi keluar, ya Allah kita baru habis perang ni. Nak pergi bantu orang lain yang berada di luar kawasan wilayah peperangan kita, bawa tentera kita, nanti tentera kita pula mati syahid. Dah tu kita nak sambung perang di wilayah Iraq ini, mungkin ada orang yang memikirkan tentang hal sedemikian. Namun Khalid ibn al-Walid, dia sanggup keluar daripada wilayah Iraq itu tadi untuk bantu temannya siapa? Iyad ibn Ghanam bagi menumpaskan pihak musuh. Dan inilah kualiti diri yang seharusnya ada pada diri seorang yang namanya Muslim. Sebab apa Nabi SAW bersabda? Apa kata Nabi SAW? Al-Muslimu akhul Muslim. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Apa kata Nabi dalam hadis ini Muslimah? Nabi SAW mengingatkan kepada kita, seorang Muslim dengan Muslim yang lain adalah bersaudara. Kita dan teman-teman kita di kalangan Muslimah ini, kita dengan kawan-kawan kita ni, kita semua adalah bersaudara. Walaupun kita kata mak pak lain ke kan, mak kau lain, bapak kau lain, aku mak pak aku lain, tapi kita tetap ada satu hubungan yang disebut dengan hubungan persaudaraan, ikatan persaudaraan antara kita dan teman kita sesama Muslimah. Ya, kemudian apa kata Nabi? Bila kita ini dengan teman kita, dengan kawan-kawan kita, semua ni adalah bersaudara. Maka tugas kita ialah la yazlimuhu. Kita tidak boleh menzaliminya. Wala yuslimuhu. Maksud wala yuslimuhu ini ialah kita tak boleh membiarkan orang lain menyakitinya. Sebab apa? Kita dah anggap teman kita sebagai saudara kita. Kita panggil apa? Blood. Itu Kak Noh lah, Kak Noh dengan Kak Siti suka kata, oh kita blood Ustazah. Okey, itu sebab mereka berdua ni adalah kita kata adik-beradik lah ya. Tetapi blood ini ataupun kata persaudaraan itu tadi, dia bukan hanya ada pada ikatan adik-beradik, ikatan saudara, bukan itu. Tetapi mereka yang bukan saudara kita, bila kita panggil dia adalah saudara semuslim kita, mereka adalah saudara dalam agama. Yang mana la yuzlimuhu, Nabi kata, tak boleh kita menzalimi dia. Wala yuslimuhu, tak boleh kita biarkan orang lain menyakitinya. Sebab itu Khalid ibn al-Walid, bila dia tahu dia ada kemampuan untuk keluar bantu Iyad ibn Ghanam, dia keluar bantu bawa tenteranya. Sebab apa? Dia tak mungkin membiarkan temannya disakiti oleh pihak musuh, disakiti oleh orang lain. Bila dia tahu dia ada kemampuan, dia keluar memberikan bantuan itu. Kerana apa di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan dengan sesuatu kepada mereka yang memberikan bantuan kepada saudaranya yang lain. Yang mana di sini Nabi SAW menyebutkan, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Kita ya muslimah, bila kita bantu kawan kita yang memerlukan, yang ada keperluan, yang ada hajat di sini, bermakna Allah akan memenuhi keperluan kita. Sebab itu bila kita ada kemampuan untuk membantu orang lain, letakkan kemampuan kita, bantuan yang kita berikan dalam keadaan yang penuh keikhlasan kerana Allah. Bukan kita bantu kawan kita ya, sebab kita nak nama, sebab kita nak orang lihat kita ni baik, sebab kita ada udang di sebalik mi, bukan begitu. Tapi bila kita bantu teman kita ya, bila kita berikan bantuan kepada kawan-kawan kita ataupun sesiapa sahajalah, bukan adik-beradik kita, kan sepupu kita, mak ayah kita pun, letakkan ia kerana Allah. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu Wa Taala juga akan bantu kita bila kita dalam keadaan yang memerlukan. Sebab itu ya muslimah, kita tak hairan kenapa Khalid ibn al-Walid merupakan tentera ataupun merupakan panglima pasukan perang yang seringkali berjaya. Bagi saya kerana Allah banyak membantu dia.
Kerana Allah Subhanahu Wa Taala banyak membantu dia. Kerana dia merupakan di kalangan seorang Muslim yang banyak membantu orang lain. Di samping kita kata ketegasan dia sebagai panglima perang kan, di samping keadaan jiwanya yang kental, tapi dalam hati ada taman Khalid ibn Al-Walid ini. Dia kalau kawan dia susah ke apa, dia tak biarkan. Bagi dia, ya, saya ada kekuatan, saya ada panglima, saya ada pasukan perang yang lain untuk saya salurkan kepada Iyad ibn Ghanam. Apa salahnya saya bantu dia walaupun terpaksa saya keluar daripada kawasan ataupun wilayah Iraq itu tadi. Itu Khalid ibn Al-Walid. Sebab itu kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala banyak bantu Khalid ibn Al-Walid dalam ekspedisinya. Dia banyak memberikan jalan keluar. Antaranya kerana apa? Kerana sifatnya, sikapnya yang suka membantu teman-temannya. Kemudian kita lihat di sini, apa kata Nabi? Nabi kata, wa man farraja an muslimin kurbatan. Siapa yang membebaskan seorang muslim dari satu kesusahan, maka Allah membebaskannya dari kesusahan pada hari kiamat. Ya, Allah bebaskan dia daripada kesusahan di hari kiamat. Jadi, bila kita membantu teman kita, kita bantu orang lain ni muslimah, yang mana kita buat ataupun kita berikan bantuan itu ikhlas kerana Allah. Bukan kerana nak mendapatkan pujian. Bukan sebab kita nak orang kata kita ni orang yang kaya ataupun orang yang ada duit, orang yang boleh ke hadapan. Bukan sebab itu. Tapi kita buat ikhlas kerana Allah. Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita di dunia dan Allah juga akan bantu kita di akhirat. Yang mana Nabi SAW sebutkan itu tadi, mereka yang membebaskan saudara muslimnya daripada kesukaran di dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membebaskan dia daripada kesukaran di hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala berikan bantuan kepada kita dunia dan akhirat bila kita sentiasa tampil ke hadapan untuk bantu saudara kita dengan penuh keikhlasan. Dan bantuan ini dia daripada pelbagai sudut. Ikut kepada kemampuan kita. Ya, ikut kepada kemampuan kita. Mungkin yang kita mampu untuk bantu ialah hanya memberikan saranan sebagaimana Al-Walid ibn Uqbah itu tadi kan, dia beri saranan kepada Iyad ibn Ghanam. Adakah bila Iyad ibn Ghanam minta saranan, entahlah pandai-pandailah kau nak selamat, siapa suruh kau kepung Jumatul Jandal ni? Kan lebih baik kau biar larilah, kenapa kau? Dia tak cakap begitu muslimah, tetapi dia berikan saranan. Ini juga salah satu bentuk bantuan yang boleh kita lihat, yang mana diberikan, yang mana ianya diberikan menerusi memberikan saranan dan pandangan. Mungkin ada antara kita yang hanya mampu untuk berikan saranan dan pandangan, berikan. Itu juga bantuan yang kita berikan kepada teman-teman kita ataupun saudara kita sesama Muslim. Ya, sebab itu saya nak tekankan bantuan ini dia adalah ikut kepada kemampuan kita. Kalau kita mampu, ya, berikan. Mungkin ada antara kita yang memang tak mampu langsung. Maksud tak mampu langsung tu lah, dia memang tidak ada, tak ada nak bagi nasihat pun tak boleh, nak tu pun tak boleh kan. Memang dia tak ada kemampuan di situ. Maka di sini kita pun janganlah tiba-tiba kan kita labelkan kawan kita ni. Kau memanglah aku susah, kau tak nak bantu aku. Apa kau boleh buat, kau tengok je apa. Kita jangan cakap begitu muslimah. Ya. Sebab untuk memberikan bantuan, untuk membebaskan seseorang daripada kesukaran, kita sendiri yang nak bantu pun kena lihat keadaan diri kita. Betul tak? Kalau kita pun susah, kalaupun kita dalam keadaan yang tak mampu untuk bantu, bayangkan jika kita tampil ke hadapan untuk membantu, itu akan memudaratkan diri kita. Jadi sebab itu mungkin ada antara teman-teman kita yang tak dapat untuk tampil memberikan bantuan itu tadi. Tidak kira sama ada daripada sudut memberikan nasihat ataupun daripada sudut memberikan bantuan, daripada sudut tenaga ataupun wang ringgit. Jadi kita jangan judge kawan kita, ya, yang dia tak mampu. Mungkin dia pun sendiri ada masalah. Mak saya pernah kata ginilah pada saya. Kita ni kalau orang lain susah, kita jangan kita lihat dia. Jangan kita kata, alah dulu masa kita susah pun dia tak bantu pun mak. Kan? Masa kita susah pun dulu dia tak bantu kita. Masa kita susah mana dia pergi. Asal pula sekarang dia susah kita nak bantu dia. Jangan cakap begitu.
Ini nasihat mak saya. Mak saya beri nasihat pada saya. Dia kata, kalau orang lain susah, kan, nak tolong-tolong. Jangan kita fikir, oh masa aku susah dia tak pernah membantu, biar apa kita nak bantu dia. Tak payah kita nak fikir-fikir tentang hal itu. Kalau nak tolong, tolong. Kalau tak nak, sudah. Ya, jangan kita ungkit-ungkit dulu kita susah, dia tak datang pun. Dulu kita susah, batang hidung dia pun tak nampak. Tak perlu kita ungkit tentang semua itu. Yang penting bagaimana keikhlasan kita ketika kita nak bantu orang lain. Itu dulu-dululah. Mungkin masa kita susah, dia pun susah. Ya, masa kita susah, kita pun tak tahu, rupanya dia pun dalam keadaan yang kesusahan, dia pun dalam keadaan yang sukar, yang mana dia pun ada problem. Dia pun tak boleh nak bantu kita. Sebab tu dia tak tampil ke hadapan untuk tanya khabar dan sebagainya. Kita pun tak tahu keadaan orang lain bagaimana. Okay, so kita ni jangan kita kata masa kita susah, dia tak tolong, buat apa kita nak tolong dia. Yang penting sekarang, bila kita nak bantu teman-teman kita, bantulah kerana Allah. Ikhlas kerana Allah. Tanpa kita memikirkan tentang apa yang dulu dan sebagainya. Tanpa kita mengungkit. Baru cantik bantuan yang kita berikan. Barulah tepat kita boleh menerima bantuan Allah yang akan Allah berikan kepada kita dunia dan akhirat. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini ya. Mudah-mudahan saya harap apa yang kita bincangkan, apa yang dah kita bawa daripada sudut pengajaran itu tadi, ia dapat memberikan manfaat bagi diri kita. Ya, akan dapat kita amalkan, akan dapat kita bawalah mana-mana pun kita pergi daripada pengajaran-pengajaran yang dah kita bincangkan itu tadi. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua muslimah yang ikuti pengajian kita pada pagi ini. Bukan senang nak duduk nak duduk dengar kita celoteh ni ya muslimah. Ya, terima kasih kerana sudi duduk dan betahlah orang kata duduk di dalam kuliah kita ni untuk kita bincangkan kitab Ibn Kathir rahimahullah tentang sejarah, sebab tak ramai orang suka dengar tentang sejarah ini ya. Tapi yang bagi saya, dia bukan tentang sejarah itu semata-mata ataupun tentang peristiwa yang berlaku tu semata-mata, namun apa yang boleh kita ambil daripada hal ataupun kes yang berlaku atau peristiwa yang berlaku untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslimah. Okey muslimah, itu sahaja pengajian kita ya. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan dan juga kelapangan masa untuk kita bertemu di nak cakap episod akan datang pula ya. Okey, di ruangan FB kita ataupun di pengajian kita yang akan datang. So tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.